Bismillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada petang ini kita menyambung kembali muzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah dalam perbincangan Kitabul Janaiz. Kita dah bincang sebelum ni cara-cara untuk menguruskan orang yang sedang nazak, kemudian adab-adab, cara-cara untuk kita menguruskan mereka yang baru mati, kemudian hukum hakam berkait dengan orang yang mati syahid, orang yang gugur. Kemudian kita juga dah bincang tentang mandi jenazah, mandi mayat, hukum hakam dan juga cara memandikan mayat. Dan kita dah masuk sedikit tentang takfinul mayit. Jadi hari ini kita sambung kaifiyatut takfin, cara untuk kafankan jenazah, cara untuk kafankan si mati. Apa khabar Ustaz Muhaimin? Jadi yang pertama disebut oleh Syekh, yudha'u qutnun ma'al hanuti ala saw'atayil mayyiti fil mughtasali wa tushaddu bi isabatin liyastamsika ma 'ala sawatain minal qutni. Jadi cara pertama kita nak kafankan jenazah ialah kita letak kapas yang telah di letak sedikit kapur barus. Hanut ni kapur barus. Al-hanut dengan membaca baris, dengan dibaca fathul ha. Al-hanut nau'un min at-tib, satu jenis daripada wangian. Okey. Jadi kita ambil kapas, kemudian kita letak wangian kat situ. Kemudian kita letak kapas tu pada kemaluan si mati, depan dan belakang. Boleh? Wa tushaddu bi ansabatin liyastamsika ma 'ala sawataini min al-qutni. Kemudian kita ambil insabah, iaitu kain yang agak lebar, dan kita ikat bahagian kemaluan depan dan juga kemaluan belakang, supaya kapas yang kita letak pada kemaluan itu tidak jatuh ke bawah. Jadi kemaluan kita letak kapas, bawah pun kita letak kapas yang telah diwangikan. Kalau kita letak lagu tu sahaja tanpa ada sebarang pengikat, dah akan jatuhlah dak kapas tu. Jadi kita ambil kain yang lebar, kita ikat. Tapi jangan ikat matilah, ikat sekadarnya sahajalah, sekadar tidak menjatuhkan kapas tersebut. Kemudian tu bersatu ahsanul lafaifi wa awsa'uha wa yudharu 'alaiha al-hanut, thumma fawqaha ath-thaniyah wa yudharu 'alaiha al-hanut, thumma ath-thalithah wa yudha'u 'alaiha al-mayyit wa yakunu 'ala hay'ati al-wad' fil ghusli bi an takuna qadamahu ila al-qiblah. Cara yang kedua ialah kita bentangkan sebaik-baik kain kafan. Jadi kita nak balut si mati dengan 3 lipatan. Jadi kita bentangkan dulu lipatan yang paling comel dan juga paling luas, paling besar. Dan sebelum tu lagi cantik kalau kita wangikan dulu kain kafan tersebut dengan bukhur. Bukhur ni wangian yang keluar asap tu. Kita wangikan dulu kita punya kain kafan dengan bukhur. Kemudian kita letak di bawah, di lantai.
kita taburkan sedikit kapur barus wangian. Okey, lepas tu kita letak pula lipatan yang kedua di atas lipatan yang pertama. Kemudian kita juga disuruh untuk tabur sedikit wangian di atas lipatan kedua. Kemudian lipatan ketiga buat perkara yang sama. Kemudian barulah kita letak mayat. Jadi 3 lapis, selapis, 2 lapis, 3 lapis. Lapisan pertama, lapisan yang paling besar dan paling cantik. Sebab apa? Sebab nanti bila kita lipat, lapisan yang paling besar tu yang berada di luar. Maka manusia ni bila dia pakai baju dalam dia buruk, tapi baju luar dia comel. Mayat pun macam tu. Kita nak bagi nampak yang luar tu cantik walaupun yang dalam tu mungkin ada koyak dan sebagainya. Faham tu? Okey. Cara nak letak mayat di atas kain kafan tu kita, macam mana? Macam cara kita letak ketika mana kita nak mandikan jenazah, iaitu dengan cara menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Contoh depan ni kiblat. Jadi kaki menghadap ke kiblat, tapak kaki menghadap ke kiblat. Gitu. Boleh? Kemudian poin nombor 3, yudha'u ala anfihi wa kharqai udhunaihi wa famihi qutnun. Kita letak dalam hidungnya kapas. Kemudian dalam telinganya kapas, bukan tusuk sampai masuk ke batin telinga, tak. Depan, bahagian depan ni masukkan sikit. Tu kat telinga ni masukkan kapas, sini masukkan kapas, dalam mulut masukkan kapas. Begitu juga di bahagian muka. Bahagian muka juga letak kapas, yang mana kapas tu telah diwangikan dengan al-hanut, iaitu kapur barus tadilah. Bila kita letak kapas kat muka tak lagu ni, kapas tu boleh jadi jatuh. Jadi kita nak jaga daripada jatuh, maka kita ikat dengan benang. Ikat dengan benang. Tak simpulkan di belakang supaya kapas yang berada di depan ni tak gugur jatuh ke bawah ke tanah. Kemudian wa yudha'u ala batni kaffihi al-yumna qutnun ma'al hanut. Ni, tapak tangan belah kanan ni kita letak kapas yang telah diwangikan dengan hanut. Kemudian kita ikat dengan benang supaya kapas tu tidak jatuh lah, bukan tidak tumbang, tidak jatuh ke bawah. Begitu juga wa kadzalikal yusra, yang kiri pun kita buat perkara yang sama. Wa yudha'u kadzalika ala batin rukbatayhi, juga dia pada lutut, pada batin lutut. Kita letak letak kapas. Tu. Kemudian pada kepala bagi jari jemari kaki. Contoh ni kaki. Jadi setiap jari jemari ni kita letak kapas, letak kapas, letak kapas, letak kapas, letak kapas. Kapas yang telah diwangikan lah. Sebab apa? Kita nak muliakan tempat sujud. Jadi lutut pun kita letak kapas yang telah diwangikan, tangan pun kita letak, bahagian muka sekali dengan dahi tadi tak. Lepas tu bahagian kaki pun kita letak. Dan sebagian ulama sebut comel juga kalau kita letak di antara di antara kaki tu tak kita letak kapas. Begitu juga di antara tangan gitu. Nombor 4, tunsabu qadamahu wa tudau yaduhu al-yumna 'ala al-yusra wa yurfa'u tarafu al-lifafati al-ula min al-yasar thumma tarafuha al-akharu min al-yamin thumma thaniyah thumma thalithah 'ala hadhihi al-kayfiyah. Cara yang keempat ialah kita tegakkan kaki dia. Tadi boleh jadi kaki dia macam ni kan, menghadap kiblat, cuma mungkin boleh jadi lagu ni kaki dia. Jadi kita tegakkan kaki dia. Kemudian kita letak tangan kanan dia di atas tangan kiri. Sunat gini lah. Letak tepi pun boleh, tapi sunat kita letak lagu ni, macam semayang tu. Faham tak? Okey, kemudian barulah kita balut. Kita nak balut lagu mana? Jadi depan mayat dekat atas kain kafan ni, kita start angkat ataupun balut belah kiri. Jadi daripada belah kiri kita balut. Lepas tu belah kiri, belah kanan pula. Tu dah selesai satu lapisan yang ketiga lah. Lepas tu lapisan kedua pun sama, kiri kanan. Lepas tu lapisan keempat, lapisan kedua tadi, lapisan ketiga pun sama, 1, 2, kiri kanan. Jadi akhir sekali akan menjadikan lapisan yang mula-mula kita letak tadi, yang pertama tu, dia akan berada di luar jenazah.
Maknanya bila kita tengok jenazah tu kat luar tu ialah lapisan yang pertama yang kita letak di atas tanah tadi mula-mula tadi. Poin nombor 5. Yushaddu majmu'ul kafani bi 5 usub. Yang pertama fi tarafil kafan fawqa ra'sih ala mankibaih ala al-ajus ala rukbatain tahta al-qadamain wa takunu al-a'sab unshutatan yasula halluha fil qabri. Kemudian yang kelima kita ikat seluruh kafan tu dengan 5 ikatan. Ikatan pertama ialah di atas kepala. Kita kumpul baki-baki kain kafan atas kepala, kita ikat. Lepas tu di bahu kita ikat. Ikat seluruh badan lah, bahagian bahu ni. Kemudian bahagian punggung, pinggul dia. Kemudian bahagian rukbatain, bahagian kaki, dua apa? Bahagian apa? Rukbatain. Bahagian lutut lah. Yang kelima bahagian di bawah kaki lah. Di bawah kaki. Boleh? Dan biar lebihan tu di bawah kaki. Kan kain kafan kan bila kita balut si mayat tu dia ada lebih dia. Jadi lebih yang banyak tu nak letak mana? Kat atas kepala ke bahagian bawah kaki? Bawah kaki. Faham betul? Dan bila kita nak ikat tu, kita ikat simpulan yang biasa lah, jangan simpul mati. Sebab apa? Sebab nanti bila masuk kubur kita nak buka simpulan tu, ikatan tu. Faham betul? Kalau kita ikat mati puas nak buka dalam kubur nanti. Boleh? Seterusnya, wa amma kafanul mar'ati fayubda'u bil izari lima baina as-surrati wa rukbati thumma qamisun ya'umu jami'a jasadiha thumma khimarin yasturu ra'saha wa unuqaha wa sadraha thumma lifafatain. Seterusnya disebut kat sini, adapun kafan bagi wanita maka dimulakan dengan izar. Izar ni kain batik itulah. Bukan kita apa tu kafan jenazah dengan kain batik, kita kafan dengan kain kafan lah yang warna putih. Cumanya izar kat sini maksudnya kain seperti kain batik. Yang dibuat daripada kain kafan juga yang menutup antara pusat dan lutut. Boleh? Ataupun daripada pusat sampai ke bawah. Kemudian kita pakaikan qamis, baju. Jubah lah jubah. Jubah yang dibuat daripada kain kafan, daripada katif iaitu bahu sampai ke kaki. Dan kemudian kita pakaikan tudung. Yang dibuat juga daripada kain kafan. Tudung tu menutup kepala dia, tengkok dia dan juga dada dia lah. Kemudian barulah kita lipat jenazah itu dengan 2 lipatan kain kafan. Faham betul? Jadi 5 lipatan lah. Okey, bila kita campur sekali dengan tudung dia, qamis dan juga izar. Selesai kat situ. Boleh? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Ustaz Najmi kita ada mana tu? Ustaz Najmi, Ustaz di Bukit Besar. Apa rahsia dinamakan di Bukit Besar ni? Memang duduk di satu bukit yang besar ke ataupun macam mana? Takut ada kisah dia. Tak, kita pilih nama bagi satu-satu akaun kita ni mesti ada kisah dia. Okey. Kita masuk masailu fil kafan. Masalah-masalah yang berkait dalam bab kafan jenazah. Yang pertama disebut al-kafanul maghsulu afdalu minal jadidi li'annahu ajilun lil bila was sadidi wal hayyu aula bil jadidi wal qutnu afdalu min ghairihi. Yang pertama disebut kain kafan yang dibasuh lebih baik daripada kain kafan yang baru. Tu. Daripada kita guna yang baru, kita guna yang dah terpakai. Okey. Li'annahu ayilun lil bila was sadid. Kerana kain kafan ni dia akan masuk di bumi, akhir sekali dia rosak sebab dia bercampur dengan nanah dan sebagainya, campur dengan darah semayat, akhir sekali hancur, rosak. Jadi bila kita nak letak pada satu perkara yang kita tahu dah akan rosak, maka kita letak yang dah terpakai lah. Allah Alam, mungkin masuk terpakai tu sebelum tu mungkin kita buat apa, alas meja dan sebagainya, tapi sesuai juga untuk dia apa, dijadikan sebagai kain kafan, maka yang tu lebih baik lah daripada apa kita beli yang baru. Tu
Sebab yang baru-baru ni sesuai untuk orang yang hidup lah. Kemudian kain cotton lebih baik daripada kain-kain yang lain. Cumanya dalam Tuhfah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami disebut anal madhhaba naqlan wa dalilan awliyatu al-jadidi wa min thamma kuffina fihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tuhfah beritahu mazhab Syafi'i pada sudut naql. Naql ni perpindahan hukum lah daripada ulama sebelum sampai ke hari ini. Begitu juga pada sudut dalil. Menunjukkan yang lebih aula ialah kain kafan yang baru. Oleh yang demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan kain kafan yang baru, bukan kain kafan yang terpakai ataupun yang telah digunakan kemudian dibasuh, tak. Nombor 2, law lam yukaffan wa yusalli alaihi sahhat ma'al karahah walau dufina biduni kafanin fala yumbashu bi khilafi ma law dufina bila salah. Yang kedua, kalau seseorang tu belum dikafan, dan telah disolatkan, sah tak sembahyang? Syekh sebut sahhat ma'al karahah. Sembahyang tu sah tak, cuma dia benci syarak, makruh. Dia makruh ni tak semestinya tak sah. Boleh. Jadi kat sini sahhat ma'al karahah, sah cuma makruh lah. Boleh. Jadi nak sah sembahyang tidak disyaratkan dikafan dulu jenazah tu. Yang penting dimandikan. Walau dufina biduni kafanin fala yumbash. Kalau ditanam tanpa dikafankan jenazah tersebut. Ada jenazah nama dia Zaid, kita tanam tapi belum kafan. Adakah kita perlu gali balik kubur untuk kita kafan dia? Maka jawapannya tak perlu. Sebab apa? Sebab kafan ni kita nak tutup jenazah. Jadi bila kamu letak dalam tanah tu, kita tutup lah tu. Tutup dengan apa? Tutup dengan tanah. Jadi tujuan kafan tu, maksud kafan tu telah tercapai, maka tak perlulah kita nak gali. Boleh? Bi khilafi ma law dufina bila salah. Berbeza kalau kita tanam jenazah sebelum disembahyangkan. Maka ketika itu wajib digali semula untuk kita solat dulu kat atas jenazah, kemudian barulah kita tanam semula. Itu pun selagi mana tidak berubah lah. Tidak berubah kat sini maknanya tidak berubah sudut baru dia. Kalau dah 3 hari dah tanam, baru teringat belum sembahyang, tak payah gali dah lah. Tak payah gali, sembahyang di atas kubur je. Faham tu? Nombor 3, kullu mayyitin kufina min malihi wa lam yakun alaihi daynun mustaghriqun li tarikatihi fayajibu lahu thalathu lafa'ifan. Yang kita sebut semalam, setiap jenazah yang mati dan dikafankan menggunakan hartanya sendiri, harta peninggalan dia, harta pusaka, dalam masa yang sama dia tidak ada hutang yang mustaghriq. Dia tidak ada hutang yang mustaghriq. Tak. Dalam masa yang sama juga dia tidak mewasiatkan untuk ditanam dengan satu pakaian. Maka ketika itu fayajibu lahu, wajib baginya 3 lipatan. Tak. Contoh Zaid mati. Zaid ni banyak duit. Jadi kita nak kafankan Zaid dengan harta dia. Dengan harta dia. Dia ada hutang orang tak? Tak ada. Ataupun ada hutang dengan orang tapi dah terbayar dengan duit harta pusaka dia yang sangat banyak. Contoh hutang 100,000 tu dah settle dah. Baki duit dia ada dalam 400,000 lagi. Tak. Dalam masa sama dia apa? Tidak mewasiatkan untuk dikafankan dengan satu pakaian. Maka ketika itu wajib kita kafankan si Zaid ini dengan 3 kali lipatan. Faham tu? Dia tak kisahlah Zaid ke Muhammad ke. Zaid tu contoh laki ke perempuan sama. Nombor 4, la yajuzu takfinu illa bima yajuzu lubsu fi hayati fa yahrumu takfinu rajuli biharirin wa muza'farin dunal mar'ah wa kadzalika la yajuzu binajisil ain wa amma bimutanajisin fa yajuzu idza lam najid kafanan tahira. Yang keempat, tidak harus kita kafankan seseorang itu melainkan dengan pakaian, dengan kain yang si mati tersebut boleh pakai ketika mana dia hidup. Maka haram kita kafankan lelaki dengan kain sutera, sebab kita waktu hidup tak boleh pakai kain sutera. Faham tak? Ajar ni tu buka ni boleh. Gitu. Begitu juga tak boleh
kita pakai muza'far. Muza'far ni kain yang telah diwarnakan dengan za'faran, warna kuning, juga kita tidak boleh pakai. Maka bila kita mati, kita juga tak boleh dikafankan dengan kain tersebut. Faham tu? Berbeza perempuan. Perempuan ketika hidup boleh pakai sutera, boleh pakai muza'far. Maka bila mati tak dikafankan dengan kain tersebut, tidak ada sebarang masalah. Begitu juga la yajuzu bi najisil ain, tidak boleh dikafankan manusia dengan najis ain. Contoh kita nak kafankan si Zaid ni dengan 3 lipatan kulit babi ataupun kulit anjing, tak boleh, haram. Wa amma bi mutanajisin fayajuzu idza lam najid kafanan tahira. Adapun kita kafankan seseorang dengan kain yang mutanajis, maka boleh hukumnya kalau kita tak jumpa kafan yang bersih. Boleh. Mutanajis ni maknanya kain kafan tu bersih, cuma kena najis. Kain kafan terkena najis, maka kita sebut kain kafan itu mutanajis. Boleh tak kita guna mutanajis, kain kafan yang mutanajis? Boleh kalau tak jumpa kafan yang tahir. Kalau ada kafan yang tahir yang bersih, maka tak boleh kita guna kain kafan yang mutanajis. Faham tu? Adapun najisul ain tadi tak boleh lah. Najisul ain ni kulit babi, kulit anjing, itu tak boleh. Okey, kemudian dalam ta'liq tu disebut la ta'arada al-harir wan najisu fa yuqaddam al-harir ala najisil ain wa kadha ala mutanajisin bima la yunfa anhu inda ramli. Kalau bertembung, kalau apa? Bertembung, Muhammad mati, tak, meninggal, kain cotton tak ada, yang ada 2 je, kain kulit babi, yang kedua kain apa? Kain yang dibuat daripada contoh bulu babi lah, bulu babi. Satu lagi kain yang dibuat daripada sutera. Tu. Maka kita nak dahulukan yang mana? 2 ni je ada, yang lain tak ada dah. Maka kita dahulukan apa? Sutera, sebab sutera ni bersih. Berbeza dengan kulit babi, kulit anjing. Begitu juga di sisi Imam Ramli, beliau berpandangan kalau bertembung antara al-harir, iaitu sutera dengan kain yang mutanajis. Mutanajis tu pula dengan perkara yang tidak dimaaf. Tak. Contoh banyak air kencing lah kena pada kain kafan, air pun tak ada nak basuh, tak, nak tayamum tak boleh. Mana boleh tayamum, basuh saja. Jadinya kita ada kain kafan yang mutanajis. Mutanajis pula tidak dimaaf oleh syarak. Yang kedua kita ada apa? Kita ada sutera. Nak dahulukan yang mana? Imam Ramli sebut kita dahulukan al-harir yang bersih. Boleh? Nombor 5. Bagus kita ni, mudah. Mudah banyaklah kita ni. Sangat sesuai lah nak diajar pada permulaan mubtadi'in. Kita yang tak berapa baca tak ada masalah. Nombor 5, al-mayyitul muhrima la yughatta ra'suhu wa la yutayyab. Mayat yang mati dalam keadaan berihram haji atau umrah. Al-mayyitul muhrimu ni. Maka tidak boleh kita tutup kepalanya, juga tak boleh kita wangi-wangikan dia. Sebab kita sebut sebelum ni, kalau seseorang tu mati dalam keadaan berihram haji atau umrah, maka hukumnya apa? Seperti orang yang masih berihram. Bila orang tu masih berihram, haram, kalau lelaki haram kita tutup kepala, haram kita letak wangian. Faham tak? Wa kadzalikal muhrimah la yustar wajuha. Begitu juga kalau perempuan yang muhrimah. Perempuan yang dalam keadaan mati dalam keadaan ihram kan, tak boleh kita tutup muka dia. Tak boleh kita tutup muka dia, tak boleh juga letak wangian. Sebab perempuan ni bila dia pergi haji tak boleh tutup muka, tak boleh pakai burdah. Dalam mazhab Syafi'i. Boleh? Batuk tak hilang, cuba bagi petua sikit guna hilang batuk ni. Cak ibu, cak kelapa laut, hurix, minumlah ke dah? Okey.
Kemudian nombor 6, yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani 'alal kafani aw badanil mayyiti li'annahu sayakhtalitu bis sadid. Haram kita menulis sesuatu daripada ayat Quran di atas kain kafan. Tak, kononnya nak buat apa, syafaat. Nak buat syafaat ngaji waktu hidup ni. Waktu hidup ni banyakkan baca Quran. Quran tu insya-Allah datang sebagai syafaat. Ni hidup tak baca Quran, mati wasiat suruh tulis ayat Quran pada kain kafan. Sebagai apa? Musyafi', sebagai pemberi syafaat. Tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab kain kafan tu akan bercampur dengan nanah, bercampur dengan najis, bercampur dengan darah. Jadi menghina ayat Quran lah. Begitu juga tak boleh tulis atas badan mayat. Contoh sini qul huwallahu ahad Allahus samad. Sini surah Yasin, sini Taha. Tak boleh. Haram. Sebab mayat tu akan hancur, bercampur dengan darah dan sebagainya. Nombor 7, yukrahu ittikhadhu kafanin illa idza kana min asadis salihin aw kana min malin qata'a bihallih. Qata'a huwa. Tak, ay al-akhir bihallih. Makruh seseorang itu menyimpan kain kafan kecuali kalau kain kafan itu daripada kesan-kesan para salihin. Tak, contoh orang salih tu dia simpan kain kafan. Sebelum dia mati, dia bagi kita kain kafan tu. Tu boleh kita simpan sebagai apa? Sebagai bekal ataupun sebagai persediaan awal untuk kita dikafankan dengan kain tersebut. Itu tak ada masalah. Kalau simpan kain kafan yang datang daripada athar as-salihin. Begitu juga kalau apa? Kalau kain kafan itu dibeli menggunakan wang yang 100% dijamin halal, itu juga tidak ada masalah lah untuk kita simpan kain kafan tersebut. Kemudian kita baca berapa jam? 9 minit. Mas'alatu hamlil mayyit. Jadi dah selesai masalah kafan mayat. Kita masuk masalah dan membincangkan tentang hamlul mayyit, bawa mayat. Bawa mayat. Yang pertama disebut yajibu bi ayyi hayatin wa yahrumu in kana bi hayatin muzriyatin aw yukhsha minhu as-suqut. Wajib bawa mayat ke kubur dengan apa cara sekalipun. Tak. Maknanya nak naik kereta ke, nak naik van ke, naik lori ke, boleh. Yang penting jangan apa? Jangan ada hay'ah muzriyah. Sebab tu Syekh sebut wa yahrumu in kana bi hayatin muzriyah. Haram kita bawa mayat kalau cara kita bawa mayat tu dengan cara yang menghinakan, yang menghina si mayat. Contoh kita ambil mayat letak atas belakang, kita bawa ke kubur, ataupun guna apa, buraza atau buraza letak bahagian depan tu, ataupun kereta sorong letak mayat bawa guna ke kereta sorong. Itu haram, menghina si mayat. Ataupun tarik gitu je, mayat tu kepala dia apa semua, badan duduk atas jalan tar tu kita tarik. Haram. Kehormatan si mayat sama seperti mana dia hidup. Haram juga kita bawa si mayat kalau dibimbangi mayat itu tumbang, jatuh daripada keranda. Boleh. Contoh orang yang badan besar, tak, kita suruh budak bawa 2 orang. Boleh jadi mayat tu jatuh. Itu haram, tak boleh. Okay, bila kita bawa mayat ke kubur, apa yang berada di depan? Kepala dia lah. Jadi bila kita bawa mayat, tak, kepala mayat kat depan, kaki mayat kat belakang. Tu. Walaupun kepala dia tu tidak menghadap ke kiblat. Kemudian disebut wali hamlil mayyiti kayfiyatan. Dan cara untuk membawa mayat itu ada 2 lah. Ini cara yang sunat lah. At-tarbi', yang pertama at-tarbi', dibawa mayat ke kubur. Dia nak cerita ni cara untuk bawa mayat ke kubur, ada 2 kaifiat. Yang pertama at-tarbi', wa huwa an yahmilahu arba'atun kullu wahidin bi ruknin fa in ajazu fa sittatun wa illa fa thamaniyatun. At-tarbi' maknanya kita bawa jenazah itu dengan 4 orang manusia. Jadi contoh ni keranda kan. Sini seorang, sini seorang, sini seorang, sini seorang, 4 orang. Masing-masing letak keranda tu di atas bahu dia dan bawa ke kubur. Tak, kalau 4 orang tak erak. Tak erak ni mana tak larat. Tidak larat.
Boleh. Contoh jenazah tu besar, maka tambah 6 orang, tambah 8 orang. Faham betul? 8 orang tu nak duduk di mana? Kalau boleh duduk kat sini, duduk kat sini. Dua sini, dua sini, dua sini, dua sini. Kalau tak boleh juga ikut cara yang mudah lah. Sini seorang, 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 seorang. Tengah ni seorang, tengah ni seorang. Kiri kanan. Lepas tu tak cukup lagi tambah sini seorang, sini seorang, sini seorang, sini seorang. Berdasarkan keperluan lah. Tapi kalau cukup 4 orang je. Cara kedua ialah alhamlu bainal amudain. Kita bawa mayat di antara 2 amud. Wahyal afdal, dan ini cara yang lebih afdal daripada tarbi' tadi. Wa huwa ayahmilahu salasatun yadha'u ahaduhum al-khashabataini al-mutaqaddimataini ala atiqaihi wa ya'khudhu ithnani bil muakhkharataini. Cara alhamlu alal amudain ialah kita bawa jenazah dengan 3 orang sahaja. 3 orang sahaja. Tak. Seorang duduk depan, 2 orang duduk belakang. Ni kain keranda. Seorang duduk depan, 2 orang lagi duduk belakang. Duduk belakang tu sinilah. Sini seorang, sini seorang. Yang duduk depan tadi tu duduk tengah. Lepas tu ada kayu lah. Kayu tu duduk di bahu kanan dia, bahu kiri dia. Ataupun dia pegang lagu tu, ikut dia lah. Yang penting dia bawa. Jadi seorang di depan, duduk di tengah, 2 orang lagi di belakang, kiri dan kanan. Boleh? Itu cara yang lebih afdal, dipanggil alhamlu bainal amudain. Kalau lemah, maknanya mayat tu berat, tak cukup 3 orang, tambahlah 2 orang lagi. Tambah 2 orang duduk depan. Jadi tadi seorang yang tolong angkat tak dua-dua kayu tu. Jadi sekarang ni kayu ni, kayu sini seorang, kayu sini seorang. Jadi 4 orang. Yang lebih afdal lagi begini. Antara tarbi' dengan alhamlu bainal amudain, mana afdal? Kita sebut alhamlu bainal amudain. Ada level yang lebih tinggi daripada itu, iaitu wal afdalu an yujma' bainal kaifiyatan. Kita himpunkan dua-dua kaifiyat. Sekejap kita bawa dengan cara tarbi', sekejap kita bawa dengan cara alhamlu bainal amudain. Hakadha sampailah ke kubur. Nombor 3, ni kalau ada salah ni tolong tegurlah. Ni ada orang alim yang tengok ni. Barakallahu fikum. Kalau ada salah tolong tegur. Saya tidak ada masalah untuk terima sebarang teguran. Sebab saya ngaji pun tak alim mana. Bukan macam orang pondok ngaji kitab. Satu tempoh yang lama, habis satu kitab, lepas tu baca belaka Iqna' Fathul Wahhab, baca Hasyiah Bajuri dan sebagainya. Saya tak lagu tu. Hasyiah Bajuri saya baca sendiri. Tapi matan tu belajarlah. Yang belajar betulnya Yaqutun Nafis, Taqra'at Sajidah gitu je. Kitab-kitab yang besar-besar tu baca sendiri. Itu pun tak banyak jugalah. Jadi kalau ada kesilapan tolong tegur. Ni mimbabi apa orang panggil, berkongsi kebaikan yang ada lah, hak mana ada. Tak ada kongsi. Yusannu al-mashyu ma'a tashyi' al-janazah wal qurbu minha wal afdalu amamaha wal isra'u biha wa yukrahu ittiba'un nisa'i laha. Kemudian Syekh Habib Hasan sebut hafizahullah, sunat kita tasyi'ul janazah. Tasyi' janazah ni mana kita bawa jenazah ke kubur. Dan bawa tu pula dalam keadaan apa? Berjalan kaki. Jadi bawa jenazah ni dua lah, sama ada jenazah duduk depan naik kereta, kita pun naik kereta juga di belakang. Tu molek dah. Yang paling comel lagi apa? Kita jalan kaki. Mayat duduk depan, kita duduk belakang jalan kaki. Dan sunat kita duduk dekat dengan jenazah. Dekat tu setara mana? Bihaitsu law iltafata la ra'aha ru'yatan kamilah. Dekat tu sekira-kira kalau kita berpaling ke belakang, kita nampak jenazah tu secara menyeluruh, secara sempurna. Wal afdalu amamaha. Kita berjalan, kita duduk depan, jenazah duduk di belakang. Sebab kita ni seolah-olah syufa'a, orang yang datang berjumpa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa? Syafi'. Orang yang apa? Datang sebagai orang yang nak bawa syafaat kepada si jenazah ni. Seolah-olah gitulah. Jadi orang yang nak bagi syafaat ni duduk depan lah, dia tak duduk belakang. Wal isra'u biha, sunat kita percepatkan bawa jenazah. Cepat kat sini maksudnya apa? Bukan berlari, jatuh je jenazah tu, ataupun nak kereta drift. Tak, pusing sana pusing sini drift, tak, bukan. Maksud cepat kat sini apa?
bainal masyil mu'tad wal khabab, makna pertengahan lah. Biasa kita berjalan gini, ni bawa jenazah cepat sikit, tapi jangan sampai peringkat berlari, nak kejar benda. Wa yukrahu ittiba'un nisa'i ila hada makruh, perempuan ikut jenazah ke kubur. Nombor 4, يسن سكوت حال الحمل متفكرا في الموت وحال الميت بعد الموت، وهذا هو الأصل. وقد استحسن بعضهم الجهر بالذكر ليشغل الناس عن الكلام فيما لا يعني. Jadi yang keempat saya sebut sunat diam. Nah, ketika bawa jenazah, ketika kita ikut jenazah, sunat kita diam. Diam bukan diam saja, kita berfikir tentang kematian kita ni lepas mati, apa nasib kita. Tak, kita fikir jenazah ni lepas ni apa nasib dia. Tak, bila kita fikir mungkin si jenazah ni orang yang terkena dengan maksiat dan sebagainya, kita minta keampunan bagi si jenazah. Ini asal lah, asal hukumnya sunat diam bila bawa jenazah. Tapi sebagian ulama menganggap baik kalau berzikir dengan kuat. Bila orang duduk pakat bersembang, bawa jenazah patut fikir pasal mati. Dah, jenazah ada atas bahu tu, mikir pasal dunia lagi. Jadi sebagai ulama sebut, kalau dah sampai ke peringkat lagu tu, pakat bersembang, pakat mengumpat si mati ataupun mengumpat keluarga si mati dan sebagainya, maka elok berzikir dengan agak kuat lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke kubur, atau astagfirullah, astagfirullah, begitu. Dalam ta'liq disebut qala fi Bushral Karim insyarah Manhajul Qawim, susah juga kita ni. Qala fi Bushral Karim yukrahu raf'u as-sawt hal as-sayr biha wa hala ghuslihi wa takfinihi wa wad'uhu fil qabri walau bi dhikrin. Jadi dalam Bushral Karim disebut makruh mengangkat suara ketika bawa mayat ke kubur, dan ketika mana mandikan dia, ketika mana kafankan dia, dan ketika mana letakkan dia dalam kubur, walaupun dengan zikir. Mana angkat suara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika apa? Mandikan dia, ketika kafan dia, ketika letak dalam kubur, makruh. Walaupun dengan zikir, benda lain lebih lagi makruh lah. Lakin qala Ibnu Ziyad in adda sukutuhum ila nahwi ghibatin kana aula yashtaghilu bihi anha. Na'am yusannu al-ishtighalu bi nahwi dhikri. Jangan baca bi nahwi zakari. Bi nahwi dhikri sirran wa illam, dia tak ada zakar sirran wa illam yuaddi as-sukut lima marra intaha. Ibnu Ziyad Asy-Syafi'i mengatakan kalau diam mengundang kepada mengumpat, maka berzikir dengan agak kuat tu lebih syamil, lebih molek lah. Tak. Jadi yang dibincang tadi tu berzikir kuat, makruh. Kecuali Ibnu Ziyad sebut apa, kalau menyebabkan diam tu, apa tu, orang sembang bawa mengumpat, kita pun zikir dengan agak kuat. Okey, tu tentang zikir kuat. Kalau zikir perlahan, na'am yusannul ishtighal bi nahwi dzikri sirran. Kalau zikir perlahan maka dituntut, disunatkan wa illam yuaddi as-sukut 5 marrah. Tu. Sekalipun diam tidak mengundang kepada mengumpat. Maknanya apa? Kalau diam, puak-puak ni tak mengumpat pun, bawa si jenazah, fikir tentang kematian. Walaupun begitu sunat berzikir, tak sibukkan diri dengan apa? Dengan berzikir dalam keadaan sir. Astaghfirullah, 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 dengan sir. Boleh? Kita baca sikit lagi lah, halang-halang baca tak? Okey. Salisan, boleh insya-Allah. Terus salisan as-salatu 'alal mayyit. Jadi dah selesai kafan jenazah, bawa jenazah ke kubur, masuk sembahyang jenazah pula. Masuk apa? Sembahyang jenazah. Syekh sebut apa? Cubalah. As-salatu 'alal mayyit, ahkamus salati 'alal mayyit thalathah. Hukum hakam berkait dengan sembahyang ke atas jenazah ni, si mati ni 3. Pertama wajibatun, wajib. Pertama apa?
Pertama, wajibatun. Bila wajib sembahyang? Idza kana musliman ghairu syahid wasiqti alladhi kharaja mayyitan. Kalau yang mati tu seorang muslim. Contoh saya mati, saya muslim. Dalam masa yang sama bukan seorang yang syahid. Tak. Dan juga bukan apa? Bukan baby yang gugur dalam keadaan mati. Itu dua syarat lah. Jadi bila wajib sembahyang jenazah? Bila yang mati tu muslim, itu syarat pertama. Yang kedua bukan syahid. Yang ketiga apa? Bukan baby yang gugur dalam keadaan mati. Yang kedua, haram sembahyang. Muharramatun idza kana syahidan ma'rakatil kuffari aw siqatan kharaja mayyitan aw kafira. Haram sembahyang jenazah ke atas mereka yang mati dalam keadaan syahid di medan perang, syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia. Syahid akhirat tak termasuk. Ataupun baby yang gugur bila keluar perut mak tu mati dah. Haram juga kita sembahyang ke atasnya. Tak. Au kafiran, ataupun yang mati tu orang kafir. Haram sembahyang ke atasnya. Yang ketiga, khilaful aula. Khilaf aula. Hukum sembahyang tu khilaful aula, iaitu i'adatuha, ulang sembahyang. Ni kadang orang kita tak perasan. Kita sembahyang dah sekali kat rumah, kat atas arwah ayah kita tu. Pergi masjid, orang pakat sembahyang, kita pun masuk sekali lagi sembahyang. Hukumnya khilaful aula, kurang syamil, kurang molek. Boleh? Jadi tidak disunatkan i'adatu salatil janazah. Tidak disunatkan kita ulang sembahyang jenazah. Faham tak? Terus sikit lagi. Waqtuha, waktu sembahyang jenazah yadkhulu bi ghuslil mayit aw ma yaqumu muqamahu katayammum. Masuknya waktu untuk kita solat jenazah ialah selepas jenazah dimandikan dengan sempurna. Ataupun kalau tidak ada air, selepas mana kita tayamumkan jenazah, ganti kepada mandilah. Jadi lepas mandi ataupun lepas tayamum barulah masuk waktu solat jenazah. Ada kata kita solat dah kat atas jenazah, mandi tak lagi, sembahyang tidak sah. Kalau tahu benda tu tak boleh, hukumnya haram. Buat satu ibadah yang fasidah. Syurutuha, syarat sah ataupun syarat sembahyang jenazah. Ka syurutis salah min satril awrah wa istiqbalil qiblah wa ghairi dhalik. Syaratnya seperti syarat sembahyang biasa. Itulah sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak tu. Kena tutup aurat, kena hadap kiblat. Tak, kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, kena suci daripada najis dan sebagainya. Cuma kat sini disyaratkan satu syarat, wahwa alla yataqaddam alal mayyit. Kita jangan duduk depan daripada jenazah. Ni jenazah, kita duduk belakang jenazah. Tak boleh ini jenazah kita duduk depan jenazah, tak boleh. Faham tak? Wa yasqutu farduha bi dzakarin walau sabiyan. Fardu sembahyang jenazah ni fardu apa? Fardu kifayah. Bilakah fardu kifayah tu nak gugur? Bilakah fardu kifayah tu nak dianggap sebagai telah gugur daripada orang Islam? Sejuk Okey. Wa yasqutu farduha bi dzakarin walau sabiyan. Gugur kefarduan fardu kifayah bila mana sembahyang jenazah tu dikerjakan oleh orang lelaki. Walaupun orang lelaki itu sabi, budak kecil. Dalam ta'liq disebut fa in udima ar-rijal wa lam yujad illa sabiyyun wa nisaa'un fayajibu 'alayhinna amruhu biha wa darbuhu 'ala tarkiha falwujubu 'alayhinna wal fi'lu minhu fa in imtana'a ba'dahuma sallat an-nisaa'u wa saqata al-fardu wa in hadara ba'daha rijal. Jadi yang pertamanya wajib sembahyang jenazah ni fardu kifayah tu kat atas lelaki yang baligh macam kita ni. Tak, tapi kalau tidak ada lelaki, kawasan tu tak ada lelaki, seorang abuk tak ada yang dah baligh. Tak, yang ada perempuan dengan budak kecil yang belum balik, umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Maka kita sebut wajib ke atas perempuan menyuruh budak-budak itu sembahyang jenazah. Dan wajib ke atas perempuan ni pukul budak tu, rotan budak tu. Tak, kalau tak nak sembahyang. Tapi kalau tembak lari juga, suruh-suruh pun tak nak dengar, lepas tu pergi lari, pergi main pantai ke, pergi main bola ke, tak, cekak pergi kejar tak, ataupun takkan lagi hambat pergi kejar kawan tu. Ketika itu kita sebut apa?
kalau budak-budak pun tak nak sembahyang, maka perempuan boleh sembahyang, ambil tugas tu, boleh sembahyang kat jasi mati, dan fardu kifayah gugur dengan cara disembahyangkan oleh perempuan. Okey, lepas sembahyang tu, tak, tiba-tiba lelaki daripada tempat yang jauh datang singgah situ musafir sebagai contoh. Okey, wajib tak lelaki ni sembahyang pula kat atas jenazah? Kita sebut tak wajib dah lah. Sebab apa? Fardu kifayah dah gugur. Siapa yang menggugurkan? Perempuan tadi tu. Boleh? Kita berhentilah. Arkanuha sab'atun, rukun sembahyang jenazah ada 7. Nanti kita masuk satu persatu insya-Allah. Kita akan selesaikan pada siri akan datang, dan terus kita masuk pada dafnul mayyit, kebumikan jenazah. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.